Nah, okey, untuk penonton di luar, pendengar di luar, saya kenalkan dulu sebuah sikit tentang Dr. Azhar. Dr. Azhar ni berasal dari kampung Sepeneh. Satu kampung yang popular dengan durian. Durian yang satu Malaysia tahu. Kalau sebut durian batu orang tahu. Dan unik yang di Sepeneh ni, durian dia kena ambil naik scrambler sampai masuk TV3. Kena ambil durian tu naik scrambler kerana durian tu atas bukit. Bila atas bukit, rasa durian dia tu lain daripada yang di bawah. Lagi best cikgu kalau makan durian tu dalam sungai. Kat situ ada banyak sungai, makan dalam sungai lagi best cikgu. Allahu Akbar. Ni bulan apa? Dah musim kan Doktor? Dah berbunga, rasanya lagi sebulan dua keluar luruh lah durian tu insyaAllah. Dah berbunga dah nampak dah. InsyaAllah. Bila musim durian ni selalunya Batu Kurau jadi jam. Kampung Sepeneh, Masjid Kampung Sepeneh dia buat satu majlis makan durian. Dah 2-3 tahun ketua kampung pengurusi masjid buat makan durian. Memang jam sangat-sangat hari tu. Ramai datang. Allahu Akbar. Okey Doktor, mungkin Doktor tu dapat pendidikan di luar negara, tak silap saya, di mana? Thailand. Saya belajar sekolah di untuk degree saya belajar di Scotland, University of Aberdeen. Saya University of Aberdeen kat Scotland. Kat sana lah 5 tahun, 2 tahun sebelum tu dekat Leicester untuk buat A-level. Jadi cukup lama dekat merantau. Lama beraya di perantauan lah, dah biasa lah. 7 tahun kat sana, 6 tahun saya beraya kat perantauan, tapi raya dia raya yang sangat meriah sebab kita raya sama-sama dengan kita, orang Melayu kita kat sana. Jadi suasana kekeluargaan tu dia lain, tapi meriah dia cara lain, seronok dia cara lain. Rindu kat mak ayah, nangis-nangis telefon, tapi seronok raya tu seronok raya cara lain. Jadi dia lain, dia seronok lain. Macam ni lah insyaAllah esok kita PKP, raya PKP, raya dia sedih, tak dapat peluk mak ayah, tapi seronok dia insyaAllah seronok cara lain. InsyaAllah macam tu lah. Seronok tu macam mana kita mengadunkannya, kan? Sebab seronok tu dia satu yang subjektif tu. Berasa cara kita olah benda. Macam mana kita olah, kita menguruskan segala masalah yang kita lakukan. Okey Doktor, kita nak balik pada persoalan ataupun jemputan khas Doktor pada pagi ni. Sebelum kita mula, kami bagi pihak Masjid Kampung Expo merakamkan jutaan terima kasih kepada Doktor dan penonton, insya-Allah kerana sudi meluangkan masa dalam keadaan sibuk ni. Sibuk nak siap persiapan hari raya. Doktor kata nak insya-Allah boleh. Okey, dah berapa orang kita tanya Doktor Azhar yang sanggup untuk berluang masa untuk kita mendapat nasihat beliau, pengalaman beliau. Lama dah dalam bidang perubatan ni, dah biasa duduk di luar, biasa duduk di kampung, tahu suasana ni hujung ni. Kalau di kampung waktu ni, kalau dulu Doktor, malam semalam meriah puluh orang kan. Alhamdulillah kita suasana kita sempatlah masa yang tu. Anak-anak sekarang dah mungkin tak sempat rasa kan. Tak sempat rasa dah. Okey Doktor, kita balik pada persoalan kita tadi. Mungkin bila berhari raya Doktor, ada yang macam saya sebut tadi, dia kador, dia lepas geram, dia makan. Yalah, bila sebut kita orang Melayu ni, bila dia raya dia memang jamu makan. Dan satu daripada budaya kita, kalau orang kita jamu, orang tak makan, tuan rumah pun kecil hati. Betul. Okey. Jadi Doktor, dalam pengalaman Doktor, kebiasaannya bila tiba hari raya, sama ada Aidiladha, Aidilfitri, apa fenomena penyakit yang biasa berlaku bila musim-musim hari raya, yang biasanya menyerang ataupun di kita punya ni umat Islam ni sekitar yang menyambut hari raya, sebenarnya di tempat kita ni, bila sambut raya ni, dia macam-macam serangan penyakit tu. Apa kebiasaan penyakit jenis-jenis yang biasa berlaku? Silakan. Sebenarnya banyak beberapa jenis penyakit lah yang kerap berlaku. Saya akan ceritakan sikit-sikit. Yang biasa berlaku, yang kita kerap tengok ialah nombor satunya, orang akan jadi masalah
gastrik. Gastrik sebab apa? Gastrik sebab makan tak tentu amount dia punya jumlahnya dah tak betul, masa je tak tentu masa dah, kita pergi sana pergi sini, makan sana makan sini, jadi jumlah makanan kita tak betul, dia punya kadar pedasnya, dia semua tu itu penyumbang utama kepada gastrik. Nombor dua yang kerap berlaku kenapa masa musim perayaan ni ialah kita ada keracunan makanan. Bukannya sebab orang tu masak salah selalunya. Keracunan makanan ni kalau musim raya ni selalunya disebabkan oleh kita tak defrost dengan betul. Tak nyah beku dengan betul. Terutamanya daging dan ayam, benda-benda yang kita tak dalam freezer tu, dalam peti ais sejuk tu, dia kena defrost dengan betul-betul. Bahagian yang paling bahaya sekali tu adalah bahagian kat tengah-tengah sekali dalam daging, ayam ke apa ke yang kita nak defrost tu. Sebab kat situ tempat yang paling suka salmonella, satu jenis kuman yang cukup suka duduk kat situ. Dan dia kalau kita tak defrost betul-betul, kuman tu masih ada kat situ. Ini akan menyebabkan kuman tu bila kita makan, masak semua okey tapi dia tak mati dengan dia tak defrost dengan betul, tak masak dengan betul, dalam tu tak masak betul-betul. Itu adalah penyebab utama keracunan makanan berlaku. Bukannya musim ini saja. Kalau tengok yang kita kadang-kadang tertanya kenapa yang jual burger tu dia selalu belah tengah untuk masak semua tu, supaya yang tengah-tengah tu betul-betul masak supaya tak jadi apa-apa keracunan makanan. Ini yang selalu kita kena tengok lah. Hidangan semua tu insyaAllah okey, dia punya tak terdedah semua, tapi itu juga faktor-faktor lain lah, tapi biasanya kurang sangat lah kita jaga ni. Satu lagi benda yang selalu yang terjadi, yang bukannya jadi memang dah ada tapi diterukkan dengan fenomena raya ni ialah kencing manis. Masalah kencing manis. Kadang kita makan banyak, kadang-kadang kita makan kurang, kadang-kadang kita tak kontrol, kita takut, kita tak cucuk insulin kita ataupun kita tak makan ubat kita. Jadi di kadang gula kita yang tak terkawal, kadang turun, kadang naik. Jadi benda ni yang yang kerap terjadi bila mana dalam musim-musim perayaan raya puasa, raya haji kita ni. Satu lagi yang kerap jadi ialah sebab juga faktor permakanan kita, ialah jadinya darah tinggi, pun sebab ubat kita tak betul berapa tempat kita makan, dan juga makanan yang kita makan tu kadang terlebih sana terlebih sini sikit, ada preservatif yang lebih ke, bahan-bahan lain ke, garam terlebih. Ini menyebabkan jadinya masalah-masalah darah tinggi banyak lebih kerap, dia punya kontrol je tu tak apa cantik masa musim perayaan. Dan juga satu lagi yang berkaitan dengan makanan ni ialah gout. Gout, kita makan benda-benda yang kita tak boleh nak makan, tapi ubat kita duk maintain macam biasa, tapi kita makan yang benda yang mengandung uric acid ni lebih, maka gout pun selalu juga terjadi yang datang ke klinik lepas perayaan ni, satu benda yang ni. Tapi ini yang biasa kita dah lalu tengok, kita duk fikir semualah. Tapi benda yang saya nak lebih tekankan kat di sini hari ni ialah satu benda yang mana kita kadang-kadang lupa, ialah tentang satu, kita penat. Ini fenomena yang kadang kita tak ambil indah. Dan kadang ni benda ni akan jadikan lebih teruk, membawa pada benda-benda penyakit lain. Darah tinggi boleh datang, heart attack boleh datang, apa benda semua datang sebab kita penat. Penat dalam banyak benda sebab satunya setengah orang, ada yang saya tahu kawan-kawan yang sebab PKP kali ni, dia orang contohnya sebab cuti semua tak boleh kerja semua, jadi dia gunakan masa yang sebetulnya untuk mengejar 10 malam terakhir ni dengan tak tidur, dengan apa semua. Jadi dia orang penat, dia orang cuba nak strive for excellence, nak cuba untuk dapatkan yang terbaik, tapi terlupa untuk jaga diri sendiri. Kurang tidur, kurang rehat dan sebagainya. Ini satu benda yang kerap terjadi dan kita tak jaga dan kita kadang-kadang tak ambil indah. Satu lagi ialah yang fenomena kesihatan yang saya nak ketegahkan kat sini supaya untuk kita semua ambil fikir di luar kotak kadang-kadang tu ialah stres. Stres, tekanan perasaan, tekanan tambah pula dengan PKP ni. PKP ni sahaja, seorang kawan saya, Dr. Hazli, dia pakar psikiatrik, dia kata lebih banyak kes-kes anxiety, kemurungan datang. Saya kat klinik saya pun tengok sendiri, jarang saya dapat kes-kes macam ni, tapi dah ada kes-kes macam ni datang, kemurungan dan sebagainya. Stres sebab banyak perkara. Dan bila berlaku juga kali ni terutamanya PKP, raya dalam PKP ni, situasi stres kita ni akan jadi lebih lagi.
Jadi situ satu fenomena yang kita kena, satu penyakit, satu kumpulan benda yang kita kena jaga. Masyarakat Malaysia ni dia kurang sikit nak share dia punya masalah dari segi keletihan badan, masih kurang nak share dari segi tekanan perasaan, stres dan sebagainya. Jadi ini antara faktor-faktor yang saya rasa yang kena kita tengok, yang kena tengok apa benda yang berlaku semasa perayaan ini yang kerap berlaku. Dari segi fizikalnya saya ulang, ialah tadi kita punya gastrik. Satu lagi yang saya dah ulang ni yang berlaku dari segi fizikalnya ialah keracunan makanan, darah tinggi, kencing manis, gout. Tapi dari segi faktor-faktor yang kita jarang duk perhati, kita jarang layan, kita jarang ambil berat, ialah faktor dari segi kesihatan mental, keletihan badan. Kita buat duk mengecat rumah, duk masak itu masak ini sebagainya, kita kurang bagi perhatian. Yang ini sebenarnya adalah satu benda yang kita kena tahu. Ini ada faktor-faktor yang kita kena tengok. Satu benda yang kita kena tengok, keletihan badan, itu kita kena tengok. Dan juga satu lagi ialah dari segi stres fizikal, dari stres mental kita, anxiety kita, kemudian kita tak dapat jumpa mak ayah dan sebagainya, itu sebab satu stres yang kita kena tengok juga. Faktor benda kesihatan yang berlaku masa musim raya, cikgu. Cikgu? Doktor, terima kasih. Maknanya, ya, doktor. Maknanya sekarang kalau kita lihat, stres ini juga mempunyai peranan penting dari segi kesan-kesan. Ada banyak kesan untuk serangan jantung, apa kita sebut tadi, darah tinggi kan. Macam mana pada faktor ada kaitan dengan stres itu? Kencing manis tak sangat lah, tapi dia memainkan sikit peranan, dia tak tinggi sangat. Yang kalau kencing manis ni lebih sebab kita jumpa makanan banyak je kot. Musim raya ni semua kuih, semua benda kita makan dia lebih kepada itulah yang kencing manis ni. Segala benda nak makan dan itu yang ni. Cikgu cakap pasal kencing manis ni, sebenarnya seorang masa saya tengah buat di pakar kat HUKM tu, dia seorang Profesor Wu, dia kata, sampai sekarang saya ingat, dia kata orang yang paling bagus, pesakit kencing manis yang paling bagus ialah pesakit yang dapat kontrol dia punya ubat mengikut keadaan. Mana katanya kalau kita bulan puasa kita tak berapa makan, tak perlu kita guna ubat yang tinggi. Ada cara yang kita kena kurangkan ubat. Kalau kita cucuk, macam mana kita cucuk masa masa tak puasa, dengan cucuk benda yang sama kita cucuk masa bulan puasa, kita akan jadi teruk, kita kena jadi hypo dan kita tak boleh puasa. Macam tu juga bila musim raya, saya pendapat saya ialah manusia, tak ada siapa manusia yang dia pantang, betul-betul pantang. Dia akan terlanggar pantang jugalah, dia akan pantang jumpa juga sekali-sekala. Jadi musim raya ni, kalau orang kencing manis ni, dia bila nampak pantang benda yang dia suka, pulut lah, benda manis, kuih sebagainya, janganlah makan banyak, tapi rasa, tapi lepas tu kena kontrol dengan ubat, kena minta nasihat doktor, macam mana saya nak kontrol saya punya gula ni, jadi saya boleh menikmati juadah semua, tapi pada masa yang sama gula saya masih kontrol. Itu yang bab kencing manis saya rasa taklah begitu stres sangat, yang darah tinggi, itu semua disebabkan oleh stres. Ya, cikgu? Maknanya kalau bulan puasa ni doktor kita atur lah, mana kalau penonton mungkin bulan puasa tu atau raya kita boleh atur lah pengambilan ubat tu. Tak adalah biasa kita makan ubat dalam kadar yang sama, walaupun kita tidak makan ataupun kata musim derian kan. Musim derian ni mesti kencing manis ni ada masalah kan. Betul. Itu pengambilan itu. Betul. Pengambilan ubat. Okey doktor, kita balik pada ni. Okey. Ya, cikgu. Kalau doktor agak tadi yang doktor agak ni ada ni lain tak elok sikit. Okey, kita balik pada tadi doktor. Sekarang ni kalau kita tengok fenomena atau serangan yang hebat berlaku di seluruh dunia ialah COVID-19 ni doktor. Kan? COVID-19 maknanya tak boleh elak dan kita memang rasa takut sebab benda tu tak nampak kan. Betul. Kalau doktor boleh jelaskan kepada kita dalam keadaan kita berhadapan dengan hari raya ni, seronok hari raya kan, suasana yang seronok, kita dijamu dengan pelbagai makanan. Jadi macam mana kita nak elak daripada
kita makan ataupun nak elak penyakit yang doktor sebut tadi, kencing manis, darah tinggi kan, jadi bagaimana cara nak elak. Dan termasuklah satu lagi ancaman yang berlaku hari ini ialah COVID-19 lagi. Jadi mungkin doktor boleh bagi kaedah atau cara-cara kita berhadapan dengan situasi. Okey. Sebelum tu saya nak cerita sikit lah, mungkin ramai dah tahu dah pasal COVID ni, tapi nak cerita sikit maklumat. COVID ni ataupun sebaran jangkitan kuman virus ni, dia ada kadar penyebaran kuman, kadar kuman tu tersebar. Contohnya dia pergi R0, kalau mungkin pernah dengar Dr. Hisham, dia pernah sebut R0 dalam dia punya press conference dia. R0 ialah kadar penyebaran kuman satu tu. Setiap kuman dia ada kadar penyebaran dia. Contohnya measles 4.5, semua ada dia punya kadar-kadar dia. Untuk COVID yang kita faham R0 dia ialah 2.5. Tapi kadar penyebaran ni berubah-ubah ikut cara kita kontrol dia, cara kita jaga dia lah. Contoh macam smallpox sekarang dia dah kosong sebab dah tak ada. Kita dah kurang sampai kosong. Okey, untuk COVID ni dia 2.5. Pada awal kita dulu, PKP masa awal-awal dulu, masa Malaysia tengah diserang dengan COVID dan teruk je tu, apa yang kita punya level kita ialah, kita punya number R0 kita ialah 3. Jadi alhamdulillah dengan apa yang pihak KKM, pihak kerajaan dan sebagainya buat semua ni, R0 kita sekarang ni di antara 0.3 dengan 0.5. Jauh dah kurang bawah banyak. Jadi kita dah banyak kontrol, dah dapat okey. Kadar yang kita dapat detect pun dah makin kurang. Hari-hari kita tengok press conference yang dibuat oleh Dr. Hisham pun, dia bilangan dah kurang dan sebagainya. Dan yang bagusnya kat Malaysia ni, kita boleh agak daripada mana yang akan datang, sekarang ni kluster mana kita boleh agak dan sebagainya. Itu kebaikan dia dekat Malaysia. Jadi sekarang ni kadar penyebaran penyakit kat Malaysia ni ialah 0.5 lah katakan. Taklah tinggi. Tapi COVID ni kat Malaysia ni, yang masalah yang besarnya ialah bukan masalah lah, satu kebaikan untuk kita ialah dia tak ada simptom. Banyak yang datang dia tak ada sakit apa-apa. Dia positif tapi dia sihat walafiat. Ini yang kita kat Malaysia ni, dan ada beberapa negara yang macam ni lah, tak banyak tapi macam tu punya cerita. Jadi COVID ni sebenarnya yang bahayanya ialah pada golongan umur 60 tahun ke atas dan 7 tahun ke bawah, orang yang berpenyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, orang yang orang yang berbadan besar, obesity. Jadi ini golongan-golongan yang sangat-sangat berbahaya pada mereka kalau dapat COVID. Dan kalau kita tengok yang kes yang menemui ajal dengan COVID ini pun ialah kebanyakannya ialah daripada golongan ini. Jadi apa yang kita nak kena jaga dalam masa perayaan kita raya semua ni, COVID ni ialah macam selalu tersebut. Memang itulah jawapan dia, ialah social distancing. Jarakkan. Dia COVID ni, dia punya sel dia besar, jadi dia tak boleh dekat-dekat, dia tak pergi. Dan kajian baru dapati dekat tempat macam tombol, pintu, lantai semua tu, dia kurang sikit dia punya kadar penyebaran dia. Dia lebih melalui sentuhan. Jadi kalau kita menjarakkan diri antara satu sama lain jauh, insya-Allah dia banyak kurang. Bersalam, tak perlu nak bersalam kalau kita tahu dia orang tak, semua ni tak bersalam. Dan yang kita kena protect yang orang-orang yang berisiko tinggi, golongan kanak-kanak kecil dan juga golongan 60 tahun dan ke atas dan yang berpenyakit. Ini kita kena jaga. Itu yang sekarang ni dia dah bebaskan semua ni, sebab inilah yang situasi yang kita kena jaga sekarang ialah kita kena social distancing semua. Pakai mask wajibkan pun kat Malaysia kan. Tapi dia pakai mask ni macam kita pakai kepiah, kita pakai jubah. Kalau orang pakai kepiah, pakai jubah, dia tak ada nak pergi buat benda-benda yang tak senonoh dah. Kan? Pergi tempat-tempat yang tak betul semua ni, dia kurang lah sikit sebab dia uniform dia. Polis pakai baju polis, dia tak akan buat benda yang tak betul sebab dia dah pakai uniform dia. Pakai mask tu, dia tak wajib. Tapi bila kita pakai mask tu, kita akan jaga diri kita macam untuk tak buat benda-benda yang tak senonoh dah berkaitan dengan COVID ni. Macam itulah, mask ni bagus pakai, sangat elok dipakai. Taklah wajib sebab dia kesan dia tak berapa sangat. Dia punya protection dia tu adalah, tapi taklah. Yang lebihnya ialah basuh tangan, social distancing dan jaga yang dua dia. Jadi dalam situasi raya kali ni pun, itu yang patut kita buat kan. Kalau dah tahu, saya sebenarnya, saya sangat rindu kat mak saya. Mak saya kat Sempeneh. Tapi sejak COVID ni saya tak jumpa dengan mak saya. Telefon saja.
Sebab saya tahu, dia pun tahu dan adik-adik saya tahu yang kalau golongan yang mak saya yang jumpa semua ni, dia sangat bahaya untuk jumpa. Saya ni jumpa dengan segala jenis manusia. Yang positif pun saya pernah jumpa, yang saya kena ambil swab banyak kali. Jadi kalau orang golongan macam ni kita kena jaga. Jadi kita tahu siapa-siapa yang golongan yang berusia semua ni, kita kena jaga mereka sebab mereka ni yang menjadi bahaya risiko jadi teruk sakit semua. Jadi kita kena tengok golongan mana yang kita nak jumpa dan sebagainya. Itu cara raya yang barulah kita kena buat. Kita kena korbanlah dulu sementara ni. Tapi pada masa yang sama kita mesti sambut raya macam biasa. Kita tengok semua kita daripada kita berkumpul ramai-ramai duduk tempat yang tertutup ni dia bahaya. Dia tempat yang lapang dia elok. Kalau COVID ni kita tak galakkan duduk tempat dia berhimpun tempat yang tertutup. Jadi jumpa, tapi jumpa untuk bagi salam, bagi ucap selamat, doa, bagi kita jumpa orang lain. Jadi tak salah sure saya buatkan juadah-juadah apa daripada rumah kita, pergi jumpa jiran sekejap, bagi salam, doa kat dia, bagi makanan, kita beredar. Itu mungkin cara yang kita kena buat sekarang lah. Kita kena berubah untuk situasi penyakit sekarang ni, tapi cara nak sambut lebaran yang lain tapi rasa seronok. Kita kena jumpa orang, jumpa semua tapi tak berkumpul kat rumah. Itu mungkin yang kita boleh buat lah untuk berkaitan dengan COVID ni bila dalam situasi raya kali ni. Cikgu? Ya, ini norma baru, Doktor. Norma baru. Ya, norma baru. Yang perlu kita mau tak mau, suka tak suka, kita kena harumi, kan? Kita kena terima. Okey, Doktor, macam zaman dulu nak ni lagi. Ya, Cikgu? Ya, satu lagi, Doktor. Dalam makanan yang banyak makanan tadi, saya sebelumnya ada tengok Dr. Ju dia bagi penerangan tentang tips nak buat kek, nak buat apa untuk orang kecil manis. Kan? Alright, okay. Jadi dalam pemilihan makanan, kalau kita nak masak ni, orang nak masak ni raya ni, katakan daging. Bila kita masak daging ni agak risiko pada orang darah tinggi kan. Jadi untuk kolesterol. Jadi kalau kita beli daging nak tak masak, tapi nak masak raya ni, kalau orang Melayu ni kalau tak masak daging dia macam tak kenal kan. Jadi masa ni lah orang lembu tu. Jadi Doktor, apa jenis menu yang sesuai untuk katakan nak masak daging, menu apa? Kalau kata suka masak apa ke yang sesuai untuk orang katakan dalam keluarga tu ada kemana, ada darah tinggi. Mungkin ada cara menu-menu yang sesuai. Ya, menu yang sesuai. Saya pernah diajar dulu kata yang terbaik untuk kita ialah sebenarnya tak ada makanan khusus untuk orang kencing manis ataupun orang darah tinggi. Apa yang ada ialah makanan yang sihat untuk semua. Ini kata-kata saya punya lecturer lah. Makanan yang sihat untuk semua. Jadi memang kalau tapi makanan Melayu ni makanan yang agak bahaya sebenarnya dari segi kesihatan dia, banyak sangat benda-benda yang dalam tu kan. Tapi kita kena tukar lah. Macam kalau macam dari segi kolesterol, kita banyak guna santan. Jadi kita tukarlah dengan guna susu cair, susu UHT, low fat punya ni. Dari segi daging ni, petua yang saya dapat tapi dia akan mengurangkan keenakan dia lah. Kita rebus dulu daging, buangkan air dia. Rebus kalau rajin 2 kali. Dikurangkan air dia. Satu lagi cara kalau daging ni ialah kita buangkan betul-betul lah lemak dia semua, tapi lemak tetap ada kat situ. Dari segi masakan apa yang ni, kalau kita buat masak lain, orang Melayu ni tak suka je tu. Dia nak kena juga rendangnya, nak kena juga tu semua. Jadi kita sebenarnya buatlah, kurangkan apa benda, kurangkan garam, kurangkan apa yang kita boleh buat. Tapi yang lebih pentingnya ialah amount kita makan tu, moderate dia, dia punya kuantiti yang kita ambil, itu yang lebih penting juga. Sebab kalau nak tukar rasa, yang terbaik dia tukar rasa lah, tak ada lah makan benda yang macam ni kan. Tapi orang Melayu ni lidah dia lain sikit, dia tak boleh nak tukar. Jadi kalau saya punya suggestion ialah ambil makanan yang kita nak makan, ambil lemang sikit, ketupat sikit, tapi kuantiti dia tu kena kurangkan. Kita kena belajar makan untuk rasa, bukannya makan tu untuk kita nak sampai kenyang semua tu, bukan macam tu. Kita kena tukar sikit. Tukar sikit dia punya ni, makan untuk rasa, dah sedar semua, alhamdulillah, makan benda yang kita boleh makan. Macam itulah saya punya sure lah. Sebab kalau saya pun saya tak suka kalau
makanan yang tukarkan dia punya resepi, jadi rasa lain, tak sedap. Jadi makan tapi janganlah sampai kita terbanyak sangat. Moderation tu. Macam juga orang-orang kencing manis kalau nak makan durian ke apa ke, pastikan dia cucuk gula semua, cucuk insulin semua dulu. Makan janganlah makan sampai 2 biji, 2-3 biji. Makanlah beberapa ulas untuk kita rasa, kontrol dengan gula, insya-Allah macam tu. Ya cikgu. InsyaAllah. Maknanya perut kita, lidah Melayu ni kita nak ubah daripada apa menu-menu resepi-resepi Melayu nak tukar pada yang tak berasa, payahlah. Kita makan nasi Arab tu yang tak pedas pun kita dah rasa lain kan. Doktor tu ada soalan dekat Facebook tu, Doktor nampak dekat Facebook tu. Satu mas boleh ke pakai sampai seminggu? Okey. Dia sebenarnya mask yang kita pakai ni ada banyak jenis kan. Ada yang jenis yang medical mask yang selalu kita beli kat luar, yang 3 ply semua tu yang kita pakai tu, yang warna biru putih tu, itu disposable sepatutnya. Kita pakai, dah pakai dia tak tambah sehari lah, lebih kurang 5 jam tu kita buang. Okay. Sebab dia punya filter semua tak guna, tak lepas. Tapi macam saya kata tadi, dari segi COVID ni, kita pakai mask ni untuk tujuan apa? Kalau doktor-doktor dekat dalam bilik bedah, dia untuk sterility dan sebagainya, untuk nyah kuman dan sebagainya, dia kena pakai ikut jam dia lah. Okey. Tapi kita pakai untuk COVID ni untuk apa? Untuk supaya kuman COVID tak tersebar. Kuman COVID ni besar, kuman COVID ni tak boleh pergi jauh dan sebagainya. Jadi untuk kuman COVID ni, itu yang ada yang disarankan, kita pakai kain pakai kain yang bandana yang orang pakai tu, yang ikat tu, tutup kita pakai handkerchief, kita pakai sarung tangan sapu tangan pun dah cukup. Itu tak apa, kita boleh basuh semua. Dan kebanyakannya yang designer dok buat sarung mask sekarang ni pun dia tak cukup kriteria pun. Tak ada penapis, tak ada sebagainya. Itu cukup untuk sebagai kita pakai ni untuk supaya kita dapat menjaga diri kita, dan kalau orang lain pakai dia cukup. Yang tu pakai seminggu, pakai apa pun kita boleh basuh semua, tak ada masalah. Jadi tujuan kita pakai tu untuk apa? Kalau kita tujuan ni memang kita contohnya orang yang ada leukemia contohnya, dia memang immunosuppressed, memang senang dapat jangkit kuman. Jangan pakai lebih daripada sehari, 5 jam pun kena buang. Tapi kalau kita ni sihat walafiat, tak ada apa-apa. Kita pakai ni sebab kita nak jaga diri kita dan kita tempat orang lain semua. Pakailah jenis kain pun tak apa. Dan lepas pakai boleh basuh, boleh semua, boleh guna, tak ada masalah. Jadi bergantung kepada siapa yang memakai dan tujuan yang memakai. Berapa lama mask ni nak kena guna. Terima kasih. Jadi penjelasan tu kita dah boleh faham apa guna kita pakai mask, bila kita nak pakai kan, dan berapa lama yang sepatutnya pakai. Terima kasih doktor penjelasan dia. Seterusnya doktor, kita ada buka soalan untuk penonton secara dalam talian. Jadi saya tengok sini dah ada seorang, dah ada beberapa orang sedang menunggu. Jadi ikut giliran kita mungkin dapat tayang beberapa orang yang ni. Jadi kita minta yang ada kat sini untuk mengumpulkan soalan. Kita mulakan dulu ni. Saya nampak ni orang expo dulu. Apa nama? Kita buka, kita jemput ni. Assalamualaikum Dato'. Cikgu Rahman Husin. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Dan juga moderator Cik Airul lah, saya ada tertariklah dengan kita punya ceramah ke apa hari ini. Memang sungguh menarik dan banyak knowledge yang kita dapat. Okey, ada beberapa soalan saya nak tanya tentang fenomena penyakit yang biasa berlaku bila musim raya ni. Bila musim raya memang ada fenomena penyakit, demam, pening dan sebagainya. Kalau klinik-klinik tu mesti penuh. Beratur-beratur kita nak pergi. Jadi cara kita nak mengatasinya, dia punya tip-tip tu macam mana Dato'? Okey. Yang kedua, cara untuk mengelak mengawal serangan penyakit. Contohnya penyakit jantung atau sebagainya lah. Dan yang ketiga saya nak tanya tentang penyakit kencing manis. Yang mana lebih bagus, makan ubat ke ataupun cucuk? Tengah orang berkata kalau makan ubat bahaya buah pinggang, kalau insulin pakai cucuk lagi bagus. Yang mana satu yang paling bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Banyak soalan, 3. Okey. Saya cuba jawab sikit-sikit dulu. Okey. Memang betul yang soalan pertama tentang jangkitan kuman di demam, sesama dan sebagainya. Dan yang paling ramainya ialah dari segi kanak-kanak yang umur kurang pada 12 tahun memang ramai yang sakit macam ni. Dia cara pencegahan kuman, penjangkitan kuman ni sama sebenarnya dengan cara kita nak mengelak dengan COVID segala ni. Dia memang dalam udara. Kita dalam udara. Jadi yang nombor satu sekali ni kita kena jaganya ialah kita kena pastikan diri kita, badan kita ni sihat. Nak pergi mana-mana kena badan kita sihat. Kalau kita dah anak-anak kita ada sesemut sikit, ada demam sikit, jalan jauh daripada mana-mana, jangan bawa pergi jalan lagi lah sebab memang tengah badan kita panas. Saya selalu cerita kalau kita ada defense system kita, daya tahan kita ni ada 1000. 700 tu dah tengah lawan A, 300 dia tinggal untuk lawan benda lain pula. Macam tu lah kaedahnya. Kalau kita dah tak larat, tak berapa sihat, kita nak keluar juga, pergi sana sini juga, memang teruklah jadi. Dan yang orang yang lebih kenanya ialah macam tu juga, umur 7 tahun ke bawah dan juga 60 tahun ke atas yang berpenyakit. Jadi nombor satu je ialah kita kena jaga diri kita dulu. Kalau kita tak sihat, jangan nak pergi, nak pergi beraya, nak pergi apa, jumpa semua, buat aktiviti semua, tak. Rehat dulu. Kita replenish kita punya orang-orang yang nak lawan penyakit kita tu, kita punya defense system kita dulu. Nombor 2-nya kita kena jaga hygiene kita. Kita jaga hygiene kita dan kita jaga hygiene kita dengan orang lain, cara kita dengan orang lain. Kita bila kita kebersihan tangan kita, kebersihan kita punya masa bersin sesama dan sebagainya. Orang lain pun sama, kita tengok kawasan dia macam mana. Kalau tempat yang tertutup tu, kalau ramai-ramai sangat kuman, udara yang sama kita duk share semua ni, dia udara tak bergerak semua, dia akan jadi masalah. Kemudian balik rumah, lagi satu yang kita selalu buat dan ditekankan juga dalam COVID ni pun sama, benda yang sama kita tekankan, mandi, basuh badan, basuh tangan dan sebagainya. Ini yang benda yang basic yang kita kadang-kadang kita lupa. Doktor pakar saya yang pertama kanak-kanak dulu, dia selalu kata bila balik rumah dia pesan kami, dia marah kami, kita balik rumah, sampai rumah buatkan satu bilik depan pintu tu, tukar baju, basuh, mandi semua, baru jumpa dengan anak-anak. Sebab kebersihan badan kita ni kita kena jaga. Kita yang jaga diri kita. Kita kena jaga kita. Jadi untuk mengelak jangkitan kuman semua ni ialah kita jaga kita, kebersihan kita, kesihatan kita dan semua, baru kita orang dia berjangkit. Kalau kita jaga kita sihat, yang jangkitan tu tak dapat dekat kita. Dan pada masa yang sama kita samalah. Kalau kita tak sihat, jangan kita jangkit pada orang lain. Itu cara lebih kurang untuk mengelak daripada jangkitan kuman yang sekerap berlaku. Yang kedua ni tentang elak masalah serangan jantung dan sebagainya. Masya Allah, ini topik yang besar. Topik yang besar, kita nak mengelakkan ni. Yang nombor satu, jaga kita punya, kalau siapa yang dah tinggi kencing manis, siapa yang ada masalah jantung, ubat-ubat kena jaga. Selalu istilah saya kat klinik ialah kalau ribut topan tsunami sekalipun, ubat-ubat tu jangan tinggal. Kena makan, jaga kesihatan kita. Nombor 2, rehat kita jangan cukup. Kena cukup rehat. Macam saya kata tadi, yang elak tu, kebersihan semua tu kita kena jaga. Dan nombor 3-nya, permakanan kena jaga. Ini 3 benda yang sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita mengelak serangan-serangan di angin ahmar, di serangan jantung, diabetes punya krisis dan sebagainya ni. 3 faktor ni kena jaga. Ubat-ubatan jaga. Kalau kita tak pasti musim raya ni macam mana, musim puasa ni macam mana kita nak buat, tanya doktor. Ni apa ubat yang nak kena adjust, cara nak makan dan sebagainya. Ubat kena makan, jaga kebersihan diri dan elakkan benda-benda yang kita tak boleh nak guna. Okey, tentang insulin dan juga ubat-ubatan. Dia dalam perubatan pun ada mazhab, banyak mazhab, banyak pendapat. Banyak yang kata itu, banyak yang kata ini. Banyak mazhab dan semuanya tak salah. Dia khilaf bagus untuk umat. Dia dari segi jawapan ni, ini pendapat saya. Saya rasa kalau kencing manis tu tak teruk mana, ubat. Kalau kencing manis tu agak tahap tinggi, yang terbaik sebenarnya ialah insulin. Sebab insulin ni dia jaga lebih, cara dia tu lebih menyerupai badan kita punya respons. Orang kata ubat lebih dia akan kacau buah pinggang, insulin kacau buah pinggang. Sebenarnya nombor 1, kebanyakan ubat, hampir semua ubat diproses di buah pinggang dan juga hati. Sebab tu siapa yang ada sakit-sakit kronik, yang ada penyakit apa-apa, yang makan ubat, dia kena ambil darah setiap 6 bulan, cek. Hospital kerajaan ke, hospital swasta ke, apa ke,
kena check sebab setiap ubat respon berbeza pada setiap manusia. Jadi kita nak tahu buah pinggang kita ni okey tak okey dengan ubat-ubat yang kita makan. Ubat semua yang ubat diberi dah dibuat kajian dengan mendalam, dia dah tahu apa benda kesan sampingan yang boleh berlaku. Tapi semua manusia respon berbeza. Jadi setengah orang bila makan ubat A, dia kesan pada buah pinggang dia lebih tinggi pada si B. Jadi cara kita nak tahu ada kesan tak kesan tu dengan ambil darah, kena check secara berkala. Ubat tu sebenarnya kesan negatif, kesan sampingan ubat kepada buah pinggang dan juga kesan penyakit pada buah pinggang. Kesan penyakit pada buah pinggang tu lebih teruk daripada kesan ubat pada buah pinggang. Kesan penyakit, kalau kita tak makan ubat, kesan penyakit kencing manis contohnya pada buah pinggang lagi teruk daripada kita ada kencing manis, kita makan ubat. Ubat tu kesan dia pada buah pinggang tak teruk sangat. Tambah pula bila kita makan ubat, kita cek darah, dia dapat kontrol penjaga. Jadi tak makan ubat lebih teruk daripada makan ubat untuk kesan buah pinggang sebenarnya. Insulin caranya, sebab apa insulin ni dia pada saya lebih elok sebab dia kita guna insulin ni sebelum setiap kali kita makan, macam mana badan kita respons. Bila kita makan dia akan keluar insulin, dia akan proses. Makan ubat ni dia nak kena tengok sikit jenis ubat. Minta maaf cakap, kalau dekat kerajaan dia ada pilihan yang sikit je untuk ubat-ubat. Kalau dekat swasta dia, dekat private kat luar sana, kat klinik swasta semua, dia ada banyak pilihan ubat-ubat untuk kencing manis. Yang canggih-canggih semua, yang mahal-mahal, yang baru-baru pun ada. Jadi ubat pun okey, tapi ubat ni dia punya kontrol dia tak secantik mana berbandingkan kontrol untuk kencing manis, untuk cucuk. Jadi kita kena imbangkan yang mana satu yang dari segi orang nak guna compliance, kita panggil cara nak berapa ramai yang boleh guna ubat ni. Kalau kita bagi cucuk dia guna tak, kalau kita bagi ubat makan dia guna, yang mana dia lebih guna. Kita kena imbangkan dari segi faktor kewangan, kita kena imbangkan dari segi faktor kesan dia. Jadi soalan tu sebenarnya kena bincang antara doktor dengan pesakit. Doktor kena beritahu semua benda mengenai ubat tu dan pesakit kena beritahu tentang apa yang dia suka dan sebagainya. Barulah benda yang terbaik tu bergantung pada setiap orang. InsyaAllah ya. Cikgu. Okey. Terima kasih doktor, soalan penerangan yang lengkap. Maknanya kalau ni ada banyak rumus ataupun andaian-andaian yang kat luar ni kata nak makan tak mau makan ubat, kencing manis, takut resiko buah pinggang dan sebagainya, tu maknanya satu andaian yang tak betul, kan? Maknanya salah, kalau tak makan kesan dia lebih buruk daripada makan ubat kepada buah pinggang. Okay. Betul. Kita ada beberapa soalan di Facebook, tapi kita tangguh dulu sebab ada talian di yang online dalam talian, kita takut nanti putus. Nanti kita minta untuk soalan yang kedua. Saya silakan silakan kita masukkan. Okey, silakan. Haji, kenalkan diri dan boleh kemukakan soalan tuan. Okey. Assalamualaikum Dr. Azhar dan juga moderator kita Cik Khairul. Saya Mazlan Ahmad daripada kampung Tertusun, Tasik, Bercam, Ipoh. Pertama kali kan menyebut hari Fitri hari esok kan. Okey doktor, soalan saya selalu mengalami penyakit batu karang ketika bulan puasa. Jadi doktor kata pada bulan puasa memanglah tak makan dan minum. Jadi macam mana saya nak menjaga masalah batu karang saya ni, terutama di dalam bulan puasa ni? Betul. Okey. Okey. Masih Cik Mazlan je. Batu karang. Batu karang ni. Ya saya. Batu karang ni, masih pada Cik Mazlan tanya soalan ni. Batu karang ni sebenarnya memang secara dalam buku mana pun kita baca dia akan jadi teruk bila kita berpuasa ataupun kerja tengah panas. Sebab kita dehydrated, badan kita kurang air. Jadi orang yang pernah ada batu karang, dia akan senang lagi dapat batu karang, masalah batu karang bila bulan puasa macam ni. Jadi macam mana kita nak buat untuk orang yang batu karang? Okey, pada saya yang nombor satu je, kena banyak minum air. Dia bila makin pekat kita punya air kurang dalam badan kita, hablu-hablu tu lagi senang terbentuk. Hablu-hablu batu karang. Jadi kita lagi pekat, lagi besar hablu tu, sama-sama jadi batu karang. Jadi cara kita nak cairkan hablu ni adalah cara senang nak fikir, cara senangnya ialah kita banyak minum air. Banyak minum air. Bila kita buka puasa tu banyak minum air.
Satu benda yang mudah untuk saya cakap dengan anak-anak saya, memang kami memang kena minum air banyak, memang saya asuh anak-anak saya minum air bekal dia orang 3 liter pergi sekolah, dan dia orang habiskan. Jadi memang kena buat perangai macam tu, kena banyak minum air kosong untuk hancurkan, untuk larutkan hablo-hablo daripada terjadi dia batu karang. Tapi ramai, ada juga yang tak berapa nak dapat minum air dengan banyak. Cuba minum air sebanyak yang boleh. Tapi di samping tu ada 2 benda yang saya selalu nasihatkan untuk orang supaya dalam batu karang ni, yang ada masalah batu karang ni, dia senang sikit atasi. Nombor 1, dia guna alkalizing agent macam Ural, Evo Soda, Ulite, benda-benda ni dapat kat farmasi pun ada, dia dalam bentuk sachet. Satu sachet tu minum dalam 1 gelas, minum. Dia tolong untuk bahasa mudahnya cuci buah pinggang kita. Jadi dia minum, kalau teruk, minum 3 kali 1 hari, buka puasa nak tidur sahur. Kalau tak teruk, sehari sekali atau sehari 2 kali. Boleh dapat kat farmasi. Yang famous namanya Ural. URAL, Ural. Ini untuk yang nak bersihkan kita punya batu buah pinggang. Setengah doktor agak skeptikal, tak berapa sangat. Macam saya kata tadi, banyak mazhab. Kalau saya akan tambah lagi, kalau yang kes ada teruk, saya suruh dia makan satu produk daripada company nama Himalaya yang dia guna herba, namanya ialah Sistone. Dia tolong untuk pecahkan batu karang. Kalau kita ada simptom yang teruk, guna yang tu. Tapi satu benda, seorang ustaz ajar saya, dia daripada Johor, dan ramai yang saya duk ajar benda, duk cerita benda ni, ramai yang share balik kata sangat okey. Kalau even kita ada masalah batu karang yang teruk sekali, terus nak kencing pun dia jalan, ialah dia guna daun pecah kaca. Daun pecah batu, daun pecah kaca, macam itulah nama dia. Senang sangat, merata tu ada. Kalau tak teruk, ambil 10 helai, rebus jadi macam teh, guna ni, minum macam teh. Kalau teruk, ambil 10 helai tu, 1 jug air, tuang, rebus, jadikan dia pekat sampai jadi satu cawan, dan minum. Jadi insyaAllah benda ni akan banyak kuat. InsyaAllah. Kita cuba. Cikgu? Okey Doktor, tadi penjelasan tentang batu karang tadi, insyaAllah Tuan Haji Mazlan tadi boleh harap berpuas hati, dan tuan-tuan yang mendengar, insyaAllah panduan tentang batu karang. Cuma saya nak tanya Doktor, ada pendapat yang kata kalau batu karang ni, antara kalau kita minum air, antara air mineral dengan air kosong biasa, air panas, air suap, mana lebih baik Doktor? Dia banyak pendapat lah. Dia ada yang kata bila kita minum air mineral ni dapat dia contribute, dia akan menyumbang kepada perbentukan mineral, berbentukan hablo-hablo saya kata tadi untuk jadi batu karang. Ada yang berpendapat bila kita minum air panas, mineral tu dah kurang, jadi dia lebih okey. Tapi air mineral ke air suam ke, jauh lebih elok daripada segala jenis air yang lain. Lebih elok pada air teh, air kopi, air Nescafe, apa benda. Jadi kalau dapat nak minum air suam, kalau rasa sesuai nak minum air suam, dia rasa dia lain sikit kan. Bila kita masak air ni, dia rasa lain sikit. Dia rasa berbanding dengan air mineral, dia rasa sedap sikit. Jadi okey kalau nak minum air suam, tapi minumlah air apa yang clear, yang jernih macam ni, untuk kita lebih baik daripada segala jenis air yang lain. Terima kasih Doktor untuk tadi soalan Haji Mazlan tentang batu karang, dan saya harap tuan-tuan yang ada simptom-simptom atau mengalami masalah batu karang boleh dapat tips tadi yang diberi oleh doktor. Tapi yang saya ingat doktor kata ini ada banyak mazhab, maupun yang berbalik pada mazhab. Dan saya orang bahasa Melayu pun banyak mazhab. Tapi semua orang betul sebenarnya. Betul. Khilaf tu bagus. Okey Doktor, terima lagi. Okey. Soalan Facebook ni tak apa kita tunggu. Ada banyak soalan Facebook, tapi saya nak tunggu ni ada seorang lagi, orang Expo juga ni untuk tanya soalan. Saya silakan dulu. Okey. Ni orang ni Doktor, kalau orang Kelantan okay. ni dikatakan tak ada kecil manis. Tak ada kecil manis, semuanya kecil masak. Mereka makan makanan manis, tapi tak ada kecemasan, dia ada kecemasan. Itu ni. Okey, silakan. Ni ada soalan. Buka soalan. Silakan. Tak dengar? Tak dengar ke? Ni? Tak ada suara. Mungkin suara tak buka ke? Suara tak buka.
Sila kita. Assalamualaikum doktor. Dengar tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terlebih dahulu nak ucapkan terima kasihlah kepada doktor dan juga Cikgu Khairul. Satu penjelasan yang mantap sebenarnya. Jarang-jarang kita dapat ilmu ni doktor. Alhamdulillah. Okey. Cuma soalan saya ni lari sikit daripada perubatan kot. Tapi berkaitan dengan doktor jugalah. Sekarang ni kita dalam musim PKP doktor. Semua meronta-ronta nak balik kampung ni. Macam mana doktor? Boleh tak doktor bagi nasihat? Sebab kan kita PKP ni kita kena akur dengan PKP ni kan. Sampai jam macam di Tanjung Malim dah jam berapa kilometer. Tetapi kita masih lagi, kita ni sebagai manusia, kita punya psikologi tu masih lagi nak lawan, masih lagi nak pergi, masih lagi nak balik kampung. Orang kata jangan rentas negeri, kita rentas negeri. Kita cuba juga, tapi last kita patah balik. Jadi apakah ni satu nasihat doktor lah untuk dari segi kita ni, orang-orang yang yalah semua meronta-ronta nak balik ni, nak lawan juga, nafsu. Boleh tak doktor advice sikit masalah ni? Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih persoalan ni. Satu saya nak tanya ni. Ya. Orang Kelantan ni dengan dah ada lagu Jangan Balik Kampung. Dah ada Jangan Pelik Kampung kan? Jangan pelik lah weh. Dulu tu orang Pelik Kampung. Tapi orang Kelantan kena bangga lah. PM pilih lagu Kelantan. Allah. Okey. Terima kasih soalan ni. Bye-bye. Kita akan untuk jawab soalan. Okey. Saya tentang larangan balik kampung dan sebagainya, satu benda yang kita kena sangat patuhlah sebenarnya. Sebab orang mak kita rindu, semua rindu kepada mak kita. Saya doakan semua orang yang menahan sabar, tak dapat jumpa mak, tak dapat peluk cium mak, tak dapat cium tangan mak pada raya ni, saya doakan supaya Allah SWT ambil pengorbanan mereka ni, kesabaran mereka ni sebagai asbab hidup pada kita, sebagai asbab hidup seluruh alam, dan Allah terima kita. Benda ni sangat penting sebab mak kita ni adalah orang yang paling bahaya sekali untuk dijangkiti. Macam satu kes yang mana jadi kat Kelantan juga kan, nak beranak dekat Kelantan, nak beranak kat Kuala Kerai. Okey, tak ada simptom, tak ada apa. Tapi balik sana cek, Innalillah, dia positif. Kandungan dia memang sah-sahkan positif, tak payah cek. Anak dia berisiko tinggi dan orang satu kampung tak boleh raya. Sebab apa? Orang kampung-kampung ni banyaknya orang tua. Bila orang tua semua ni kena, nanti macam mana keadaan mereka? Kita ni akan jadi asbab kepada kerosakan hidup orang lain. Kita akan menjadi asbab menyusahkan orang lain. Kita akan menjadi asbab runsingnya orang lain. Kita akan jadi menyebab sakit hati orang lain. Jadi benda ni saya rasa sangat-sangat teruk, sangat tak elok. Sebab kita, orang lain akan merana. Kita nak ke macam tu? Kita nak beraya, nak berseronok semua, betul. Nak jumpa mak kita, nak peluk cium mak tangan mak kita, nak minta ampun dan sebagainya, betul. Tapi sebab perbuatan kita yang tak sabar-sabar nak cium tangan mak kita, padahal lagi 360 hari pun tak cium pun tangan mak kita. Kita nak sangat cium pada masa tu, tapi sebab benda tu, kalau jadi pada keluarga kita saja, tak apalah juga. Satu kampung kena kuarantin sekarang. Satu kampung kena kesan je. Satu kampung, dan atas sebab benda tu, nama kita akan sangat famous kat kampung tu sampai Allahu Akbar tak tahu bila. Kita nak ke macam tu? Kita rasa benda yang tak patut kita buat lah. Kita kena be selektif. Siapa yang kita boleh ziarah, siapa yang kita tak boleh ziarah. Kena faham kenapa dia orang tak bagi kita ziarah. Jadi tolonglah, janganlah kita ni menjadi asbab keburukan orang lain. Kita menjadi asbab menyusahkan orang lain. Kita menjadi asbab orang lain tak dapat beraya. Jadi kalau tu pun saya tak, itu yang saya dapat beritahu lah. Kalau pasal PKP tak nak akur pada PKP ni, saya tak tahu jugalah. Cikgu. Okey. Ya betul, saya harap cik ni dan pendengar sekalian, memanglah kalau kata sebut raya, sebab takbir raya pun dekat Malaysia ni mendayu. Oh, sedih. Bukan tempat lain. Kan? Cikgu, saya belajar kat UK. Saya belajar kat UK dulu cikgu, ada banyaklah masyarakat orang Islam semua, seluruh negara. Kami untuk orang Melayu ni dia ada bahasa khusus untuk sembahyang raya. Kita sembahyang raya ikut bangsa kat sana sebab dia lain-lain sikit style lah. Saya akan pastikan saya tak sembahyang raya sama dengan orang Melayu sebab takbir raya orang Melayu ni sangat sedih. Bandingkan takbir raya orang Arab ke, orang lagi negara lain ke, dia takbir dia orang semangat, seronok. Takbir raya orang Melayu ni memang menangis. Jadi kita kena ubahlah tu, jangan takbir menangis jadi takbir seronok sikit.
Jadi takbir tu bila dengar tu dia teringat nak balik kampung kan. Memang menangis. Balik kampung, semua balik kampung. Tapi tak apa. Ini norma baru yang mungkin ujian. Mungkin kalau ditakdirkan Allah bagi kat kita ni, inilah kali pertama dan sepatut tak berlaku, mungkin sejarah lah. Yang mudah-mudahan. Okey doktor, ada beberapa soalan. Ada soalan yang saya terangkan, saya paparkan pada skrin Facebook Mio Ahmad Termizi. Dok, simptom gastrik, rasa sakit dada, hampir sama dengan sakit jantung. Bagaimana nak beza simptom tersebut? Okey, kalau saya siapa-siapa datang kat siapa-siapa datang kat klinik tanya sakit, simptom dia memang sama, tempat yang sama, kadang lebih kurang sama. Cara saya ialah saya akan bagi ubat untuk 5 hari. Saya akan periksa dan saya akan daripada apa pemeriksaan saya dan saya punya ujian-ujian tu, saya rasa ini yang mungkin kemungkinan paling besar penyakit ini. Jadi saya akan bagi ubat untuk 5 hari. 5 hari tak baik, kita cek yang lain. Tapi nak kata macam mana kita nak tahu beza sakit jantung dengan sakit gastrik, selalu je dua-dua sakit kadang ada. Kalau sakit jantung ni dia rasa, kalau dalam buku dia kata rasa kena hempap dada kita dengan benda berat. Kalau sakit jantung, kalau sakit gastrik dia rasa kena hiris-hiris. Sakit gastrik dia akan dia ada bahasa orang putihnya dia kata referred pain. Dia akan rasa sakit dekat, kalau gastrik sakit kat belakang. Dia sakit depan, Allahu Akbar kabira. Dia sakit kat depan, jatuhlah tripod. Dia sakit kat depan tapi dia akan rasa sebab sampai ke belakang. Okey, dia sesebab sampai ke belakang. Tapi kalau sakit kalau sakit jantung dia akan sakit rasa kebas dekat tengkuk dan sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Ini yang secara kasarnya lah. Tapi memang banyak kes kadang-kadang tu yang kita cek rasa sakit gastrik tapi cek betul-betul sakit jantung. Jadi nasihat saya itu cara kasarnya kita nak tahu, tapi yang lebih pentingnya ialah bila kita bagi ubat untuk 2-3 hari tak ada kesan, kita kena cek yang lain. Cek secara keseluruhan. Cikgu. Okey. Mana tips dia ada situ, maknanya saya ulang, kalau sakit jantung gastrik dia macam dihiris-hiris. Kalau dihiris sakit sebab jantung macam dihempap. Tempat berada dan dia ke kiri, tangan kiri. Kalau kiri kalau jantung. Okey doktor, ada satu lagi tu soalan Lokman Zuhdi. Salam dok. Stres ni. Adik adik yalah, ni pasal PKP boleh jumpa. Zuhdi, kalau Zuhdi tu 60% adik-adik saya lah tu. Oh, dia macam saya juga, sebab saya pun semua Khairul. Adik-adik semua Khairul, lelaki perempuan. Stres ni letih boleh tambah blood sugar ke? Dia secara direct je tak ada lah, tapi dia secara jauh sikit dia boleh, dia tak signifikan sangat, boleh tambah blood sugar. Jadi jawapan secara, kalau dari segi jangka masa pendek tak. Adakah stres ni boleh tambah blood sugar? Secara kasar je tak. Tapi ada dia punya cascade of events yang boleh berlaku, yang mana stres semua ni boleh menaikkan kita punya gula sikit, tapi taklah signifikan sangat. Okeylah kot dah boleh jelas tak jelas telefon abang balik. Boleh telefon balik. Okey, bagus. Terima kasih pun sekali. Kita nampak penonton kita pun ada macam-macam. Tadi ada saya dapat dari Kuala Lumpur, kawan saya di Kuala Lumpur pun ada ikut dengan kita juga. Ini kat Denai Alam. Okey, untuk soalan seterusnya. Oh, dia Denai Alam. Denai Alam. Okey, ada soalan seterusnya doktor. Dalam suasana kita berhadapan dengan hari raya ni, kan, kadang-kadang bila ada serangan, khususnya serangan jantung, darah tinggi yang agak berat, kan? Macam mana kita nak tahu simptom-simptom? Mungkin tadi doktor dah bagi tahu antara perbezaan gastrik dengan jantung tadi. Mungkin doktor boleh beri perincian yang lebih detail, lebih terperinci, penjelasan yang lebih terperinci tentang kalau dalam situasi kita berada hari raya, macam mana kita nak tahu penyakit yang memerlu rawatan segera. Mana dah tak boleh tangguh lah, kan? Maksudnya jantung dan sebagainya.
daripada hari perayaan dan tindakan yang perlu diambil. Supaya kita dah bersedia. Kalau serangan jantung tu, kalau kita tangguh, kita lambat ambil tindakan, dia boleh menyebabkan maut atau masalah. Itu juga dengan serangan-serangan lain. Mungkin boleh doktor terangkan. Dia ada beberapa penyakit yang mana kena buat tindakan dengan segera. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung, penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Ini satu lagi yang penting adalah kencing manis. Kencing manis ada emergency dia yang kita selalu tak ambil indah, ialah bila kita dapat gula rendah ataupun gula tinggi, hypo ataupun hyper. Hypo ni jadi lemah semua, berpeluh sejuk dan rasa letih dan nak pengsan. Kalau dia hyper ni mula-mula dia akan rasa lemah, tapi dia nak kencing kap, dia dahaga, tapi lama-lama kelamaan dia akan jadi pengsan. Pengsan yang kadang-kadang dah tak sedar dah lepas tu. Pengsan sampai boleh meninggal sebenarnya. Dua-dua ni satu adalah benda yang sangat bahaya yang perlu kena rawatan segera. Kalau siapa yang tahu pasal kencing manis, dia kena beritahu keluarga dia. Kalau dia tak ada alat kat rumah yang cek gula tu, terbaiklah. Kalau gula dia hypo kurang pada 3.3, bagi benda manis yang paling elok pada saya ialah di Milo panas. Dia Milo ni memang banyak gula dah pun. Kalau kita buat Milo yang sedap tu lagi gula banyak, dan panas ni dia akan, sebab dia peluh sejuk, dia akan rasa naik balik. Kalau siapa yang ada hyper ni dia bacaan dia tinggi 30 ke atas. Kadang-kadang dia boleh high saja. Lepas high tu dia bye-bye. Dia yang high tu, dia itu jangan bagi gula sebab dia akan menerukkan lagi keadaan, boleh jadi DKA ni boleh membawa pada maut. Itu kena panggil ambulans cepat-cepat untuk masuk, kena akan masuk air, dia akan terus masuk ke hospital. Ada banyak cara yang kena buat. Okey, untuk serangan jantung, tanda serangan jantung, orang yang mula serangan jantung ni dia akan tiba-tiba rasanya memang bukannya kena hempap lagi, kena lori hempap dada dia. Dia rasa sangat berat. Dada dia akan peluh sejuk, dia tak berapa nampak, tak berapa semua, dia akan terduduk semua. Okey. Dia jarang jadi first time jadi heart attack teruk macam tu. Biasanya orang tu dah tahu. Jadi apa yang kena buat ialah orang yang ada serangan jantung ni, nombor satu sekali, dia biasanya ada ubat bawah lidah. Letakkan ubat bawah lidah dia. Okey, letakkan ubat bawah lidah dia, lepas tu panggil ambulans. Kena panggil ambulans dengan cepat. Letak ubat bawah lidah ni, selagi dia tak rasa selesa, letak je ubat bawah lidah sampai ambulans datang. Untuk yang heart attack. Yang kalau siapa yang ada macam nak jadi stroke, banyak juga yang akan jadi macam dia jatuh, dia semua. Dia kalau stroke semua ni, apa yang kita nak kena buat ialah kita pastikan dia boleh bernafas. Dia kena ada dalam recovery position. Recovery position ni sebenarnya cara yang paling senangnya ialah kita letakkan dia di lambungan kanan. Lepas tu kita golekkan dia sikit supaya lidah dia tak tertekan ke dalam. Jadi kita macam lambungan kanan, kena kita golekkan dia sikit, bagi dia di pernafasan dia okey, kita tengok dia bernafas dengan okey, lepas tu kita panggil ambulans. Yang paling penting ialah kita kena panggil ambulans dengan cepatlah. Itu yang ni. Adakah kita nak bawa ke hospital lebih baik daripada panggil ambulans? Dia bergantung. Kalau rumah kita dekat, ni ambulans boleh datang dengan cepat semua tu, tunggulah. Sebab ada benda yang dalam ambulans tu yang boleh dibuat dengan segera, masuk air, bagi oksigen dan sebagainya, yang kita tak boleh buat kalau kita pergi hantar terus ke hospital pun kita tak mampu nak buat benda macam tu. Cikgu? Okey doktor, ada satu yang saya pernah dengar, tak tahu betul ke tak. Kalau kita kena serangan darah tinggi yang terlalu tinggi, kita ambil jarum, cucuk pada cuping telinga. Okey. Itu tidak ada dalam mana-mana buku perubatan lah sebenarnya. Tak ada dalam mana-mana yang termaktub dalam buku-buku untuk emergency punya treatment. Dia punya logik dia yang dia kata ialah bila kita buat macam tu, kita melepaskan tekanan-tekanan supaya tekanan darah ni tak tinggi semua. Tak betul lah sebenarnya. Sebab tekanan darah yang dekat jantung tu kena pump lebih. Ada banyak sebab kenapa jantung ni kena pump lebih sebagainya. Jadi bukanlah satu jawapan yang betul untuk yang mana kita kena buat macam tu. Itu bukan jawapan yang betul.
Okey. Okey, terima kasih. Saya harap penjelasan tadi boleh membantu kita, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, yang menonton. InsyaAllah kalau kita tengok dalam forum yang lepas, selepas pada live ni banyak juga yang tonton kemudian. Sebab tak sempat mungkin nak ikut kita secara live ni secara langsung, mungkin mereka tengok video kita ni selepas ni. Jadi tuan-tuan boleh ajak kawan-kawan untuk like, untuk menyertai Facebook Masjid Kampung Expo. Jadi Masjid Kampung Expo Kemunting, ajak kawan-kawan untuk masuk dalam masjid Facebook Masjid Kampung Expo. InsyaAllah kita akan berforum di alam maya ni dalam talian ni beberapa hari lagi sepanjang ada PKP ni. Dan saya dah dapat seorang lagi penceramah iaitu Dr. Anwar, iaitu seorang timbalan pengarah Kementerian bahagian pendidikan khas untuk nak bincang tentang masalah OKU yang sekarang ni PKP, panduan kepada ibu bapa macam mana kita nak mengatasi masalah OKU yang sekarang tak boleh pergi sekolah kan, lama di ni, macam mana nak ajar mereka, membantu mereka supaya boleh belajar di rumah. InsyaAllah kita cuba tetapkan tarikh nanti. Tuan-tuan, rakan-rakan di luar sana, cuba panjangkan, cuba sampai pada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama menyertai Masjid Kampung Expo Kemunting, bersama-sama kita mengimarahkan masjid ini, insyaAllah. Dan untuk makluman tuan-tuan, sepanjang bulan puasa ni, beberapa program kita laksanakan, antaranya kita, walaupun dalam PKP, ada juga bubur lambuk disediakan setiap petang, tapi bukan macam biasa. Disediakan dan mengikut SOP. Dihantar ke rumah-rumah supaya tidak berlaku satu himpunan orang ramai. Masih ada. Dan baru-baru minggu lepas kita dah bagi bantuan pada asnaf. Dan alhamdulillah kali ini sumbangan orang ramai untuk bantuan asnaf ni meningkat berkali ganda. Mungkin kerana tak ada aktiviti lain. Jadi sumbangan tu banyak dan kita berjaya bagi sumbangan hampir kepada 76 orang asnaf dan orang yang ahli karya yang terlibat ataupun kena kesan daripada COVID dan sebagainya. Alhamdulillah. Doktor, kalau ikut sumbangan kali ini, kita target 15,000, dapat hampir 30. Itu satu, Masya Allah. Satu alhamdulillah. Kawan-kawan kita menyumbang. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita doakan bagi pihak Masjid Kampung Expo, tuan-tuan yang menyumbang, Tuhan bagi insyaAllah dimurahkan rezeki, dijauhkan malapetaka dan insyaAllah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan lagi forum kita untuk kepentingan yang terakhir, untuk kita nak tengok doktor. Tadi kita dah tengok macam mana simptom, macam mana kita nak mengatasi, kaedah, terutama keadaan kecemasan. Jadi untuk pada akhir ni kita nak tengok kerana kita berada dalam suasana bulan Ramadan dan hari terakhir pula bulan Ramadan. Esok kita akan masuk Lebaran. Kalau dulu, kalau masa zaman kanak-kanak ni masih konok sangat ni. Dulu kalau masa ni dah boleh dah cuba baju raya bukan sekali, dah 5-6 kali. Dia cuba dah pakai tengok. Tapi budak-budak sekarang dia tak heran lah. Sebab dia dah biasa kan. Macam kita dah dapat baju baru, raya lah masa dulu. Okey doktor, untuk akhirnya mungkin nak tanya sikit tentang doktor, pada doktor, apa iktibar ataupun kesan daripada yang Allah Allah perintahkan kepada kita umat Islam ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ni, mana kepada orang Islam untuk mengerjakan puasa dan kesannya kepada kesihatan kita. Apa dia, kesan puasa ni kepada kita yang orang lain tak dapat, umat Islam saja yang dapat. Silakan doktor. Betul. Terima kasih, soalan yang sangat-sangat bagus ni sebenarnya. Apakah iktibar kita boleh ambil daripada bulan puasa ni? Sebenarnya pada saya, apa yang Ustaz Dok ajar kat saya ialah setiap amalan yang kita buat ni kita nak kena
amalan yang kita buat tu nak dibuat di luar amalan tu. Macam yang contohnya kalau kita sembahyang, apakah yang kita buat daripada amalan sembahyang ni kita boleh keluar ke kehidupan seharian kita. Jadi daripada puasa kita buat selama sebulan ni, apakah yang boleh kita ambil iktibar daripada sebulan kita puasa ni, apa yang kita boleh iktibar untuk kita buat dalam kehidupan harian kita. Dari segi sudut kesihatan saja kita, ini kalau banyak nak huraikan. Jadi ada beberapa benda, nombor satu sekali ialah tentang puasa itu sendiri. Satu kajian dibuat, kawan saya tengah hit kajian ni dekat UK, kawan masa belajar kat UNC dulu, Dr. Muzahir, dia kardiologis kat sana. Dia orang tengah dan beberapa result dah datang balik tentang betapa bagusnya berpuasa secara intermittent fasting. Maksudnya puasa, kalau kita ni puasa Isnin Khamis lah. Isnin Khamisnya puasa ni, puasa seketika dalam seminggu untuk beberapa hari, kebaikannya untuk masalah-masalah jantung. Dan dia dah banyak hurai kat saya, dia kata terlalu banyak benda yang dapat kebaikan tentang puasa ni kepada kesihatan manusia, khususnya pada masalah-masalah jantung, kolesterol dan sebagainya, tak dapat nak ditulis begitu banyak sekali. Ini dia walaupun dia orang Islam, yang ahli lain bukannya orang Islam, tapi semua bersepakat bahawa puasa intermittent fasting ni terlalu bagus untuk kesihatan. Satu yang saya cerita kat sini adalah tentang masalah kolesterol. Kolesterol, salah satu cara kita nak jaga dia adalah jaga perbakaran kita. Dan benda yang paling baik untuk jaga kolesterol ni adalah puasa sebenarnya. Satu masalah yang dihadapi oleh para doktor ialah tentang kolesterol jahat. Kolesterol baik, ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Kolesterol jahat ni kamu selalu darah, kita ada ubat, banyak ubat sekarang ni, tak ada masalah. Tapi bila ada masalah dengan kolesterol baik ni kita nak, kalau ni dia nak 1.04, kadang ramai yang rendah kolesterol baiknya. Jadi apa rawatan yang kita buat, tak ada ubat. Jadi kita dapati intermittent fasting ni bagus untuk naikkan kolesterol yang baik. Kesan yang sangat-sangat bagus, lebih bagus berbanding dengan kita makan omega 3 lah sebagainya semua tu, kesannya sangat bagus. Dia tak publish habis semua lagi, tapi dia cerita kepada saya, ini antara benda yang paling bagus daripada puasa, intermittent fasting. Jadi itu satu benda yang saya nak share kat sini, betapa eloknya puasa untuk jantung dan kesihatan kita. Nombor duanya, puasa ni satu benda yang kita belajar ialah puasa kita bersahur. Sunat bersahur, sahur sunat dilewatkan hampir dengan subuh tu sampai dengan imsak lagi bagus. Dan kita bersahur makan dengan benda yang elok-elok, yang berat-berat macam biasa, macam ni. Dan inilah yang sebenarnya dapat kita dapati ramai yang ada masalah gastrik, dia tak ada masalah dengan bulan puasa kalau dia bersahur dengan elok. Siapa yang bersahur dengan elok, dia tak ada masalah dengan bulan puasa. Satu kajian dapati, jus gastrik ni banyak dikeluarkan pada waktu subuh, sekitar maghrib dan juga sekitar pukul 3 pagi. Waktu-waktu yang bagus, sangat bagus untuk kita bangkit, kita amal semua ni jus-jus gastrik ni. Jadi kalau siapa yang bersahur dengan elok, dia akan tak ada masalah untuk berpuasa. Apa yang kita boleh implement benda ni ialah untuk kita seharian, terutama siapa yang ada masalah gastrik, ialah kita kena breakfast awal setiap hari. Breakfast awal sebelum pukul 8, heavy breakfast. Bukannya breakfast roti sekeping, kuih seketul, biskut sekeping, bukan. Makanan yang berat untuk breakfast, untuk sarapan kita, dia akan mengelakkan kita daripada masalah gastrik yang sepanjang hari. Ini yang kita boleh ambil iktibar. Nombor 3 yang saya nak ceritakan kat sini tentang ini ialah betapa sebenarnya dalam kehidupan kita, lunch tu ialah satu benda yang tak berapa yang kita kena ambil berat sangat. Di sebalik semua budaya-budaya mana pun, orang Melayu ke, orang putih ke apa, yang begitu pentingkan lunch, tapi kita bulan puasa ni kita tak ada masalah pun dengan tak lunch. Makanan untuk tengah hari ni ialah satu benda yang kita boleh hidup kalau kita tak makan banyak pun. Makanan dia banyak waktu kita makan yang untuk tengah hari tu sebenarnya tak perlu dibanyakkan, dia perlu difokuskan sangat. Dan kita kena makan dinner kita pula, kena dinner macam mana dinner kita waktu bulan puasa. Dinner yang paling terbaik ialah waktu sekitar maghrib. Kalau di luar bulan puasa kita boleh implement pukul 6.30 sampai pukul 7.30 sebelum isyak, itulah waktu terbaik untuk kita makan malam. Jadi pada saya, benda-benda yang secara fizikal ni untuk kesihatan ni sangat bagus. Sebab tu orang puasa dia akan tak ada masalah. Jadi dia akan sihat. Orang puasa dia akan sihat. Tapi kita kena cara yang betul dan buat yang betul. Jangan kita puasa, kalau kita siapa yang ada gastrik, janganlah lepas ni dia puasa, sahur minum air, macam tu saja. Dia makan betul-betul, amal betul-betul, insya-Allah dia tak akan ada masalah.
Siapa buat cara yang betul macam mana kita buat puasa Ramadan ni, itu yang kita kena amalkan kat luar. Ambil cakna untuk breakfast macam masa awal, ambil cakna untuk kuantiti untuk lunch tu taklah berapa berat sangat kita perlu makan, dan waktu makan malam tu waktu bila kita sesuai. Dan kalau boleh lepas ni kita cuba bukan kita buat sebab sains, tapi kita buat sebab yakin pada sunnah Nabi. Puasa intermittent fasting hari Selasa, hari Isnin, hari Khamis ataupun 3 kali dalam sebulan. Puasa manalah yang kita boleh buat, kita cuba amalkan insya-Allah. Ada banyak lagi tapi rasa cukuplah itu, nanti panjanglah, jangan panjang sangat perbincangan kita. Okay, terima kasih Doktor, penjelasan yang cukup baik. Maknanya puasa ni bukan sekadar dapat pahala, untuk kesihatan kita cukup baik kan. Maksud yang kita sebut tadi, kita alasan kita gastrik mempunyai boleh penjelasan Doktor jelas nampak bahawa salah satu nak mengatasi masalah gastrik itu ialah dengan mengambil sahur pada pagi. Okay? Jadi saya sendiri pun soal gastrik memang bila bulan puasa ni rasanya pasal apa boleh kita tahan puasa kan. Pokoknya sebab kita bersahur tu. Kalau hari lain tu memang payah sikit Doktor. Kena masuk. Betul. Okey, terima kasih pada Doktor, pada penonton semua yang sudi meluangkan masa, dan hari ini kepada Doktor lah terutamanya Dr. Azhar Zuhdi atas perkongsian ilmu yang cukup banyak yang susah kita nak dapat. Ini kalau kira dari segi bayaran ni bukan tempatnya kan, tapi ilmu tu kita doakan mudah-mudahan salah satu yang kita nak bawa jumpa Allah Ta'ala nanti ialah ilmu yang bermanfaat. Betul. 3 perkara yang kita nak bawa. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Doktor. Cuma nak minta Doktor untuk kata-kata terakhir kepada penonton, kepada pendengar, kepada kita semua, pesanan terakhir dari Doktor sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini. Silakan Doktor. Sebelum saya nak akhir ini, saya nak ucapkan terima kasihlah pada Masjid Expo yang tak henti-henti ajak saya untuk buat benda-benda yang baik macam ni. Kalau duduk sebelah orang Expo dia adalah program apa-apa dengan saya cukup berbesar hati. Terima kasih pada benda ni. Untuk semua yang lain, saya rasa kita kena ambil iktibar dengan apa yang berlaku sekarang ni. COVID ni, semua penyakit datang daripada Allah, dan Allah juga yang akan menyelesaikan segala masalah. Tapi Allah nak cuba kita dengan masalah-masalah yang kita bagi ni untuk naikkan darjat kita. Jadi kita kena bersabar, kita kena ikut patuh. Saya tahu tuan-tuan semua pun tak sabar-sabar nak pergi ke masjid, tak sabar-sabar nak dapat sujud dekat dalam masjid sembahyang Jumaat semua. Tapi tolonglah, janganlah kita dijadikan sebagai asbab untuk kesengsaraan orang lain. Jadi kita kena patuh pada benda yang apa yang dia minta kita buat, kita patuh. InsyaAllah Allah akan bagi pahala untuk kita ke atas kesabaran kita. Dari segi kesihatan pula, saya minta kita semua tolong jaga diri kita kena jaga kita. Satu pepatah dalam perubatan ni ialah selalu kata hati kita ialah bukti kita. Dalam perubatan, hati kita ialah doktor kita. Kita tahu apa yang kita sakit, kita tahu kat mana keadaan kesihatan kita. Kita kena ambil prihatin pasal kesihatan kita. Janganlah sekali-kali kita abaikan benda-benda yang macam ni, sebab kesihatan kita ni kita kena jaga. Ada banyak faktor, dan satu lagi yang saya nak tekankan ialah kesihatan mental kita kena jaga. Hidup ni kita kena seronok, kita kena gembira, kita jangan ada tekanan yang banyak, kita kena salurkan kita punya masalah tekanan kita kat mana. Jadi sharing is caring, kita buat. Jadi ada masalah kita kena bincang dengan orang, ada masalah kita kena cakap dengan orang. Tapi orang yang paling penting, tempat yang paling penting kita kena bercakap, kena mengadu ialah Allah. Jadi kita kena sentiasa balik pada Allah. Semua masalah kita, doktor hanya boleh merawat, Allah yang menyembuh. Jadi kita kena selalu minta pada Allah, ya Allah sembuhkan aku, bagilah yang terbaik untuk aku. Kerana Allah bagi sakit kita ni supaya kita ingat pada dia. Jadi kita kena selalu merayu minta pada dia. Bulan puasa ni nak habis dah, tapi tak apa, ada sakit baki ni, dan seterusnya lepas ni kita kena rajin minta pada Allah, mengadu pada Allah. Dialah yang terbaik-baik orang yang boleh bagi ubat. Sebaik-baik yang boleh bagi sembuh ialah Allah. Jadi kita banyak doa pada dia, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang ikut program ni. Terima kasih kepada Masjid Expo kerana jemput saya. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Alhamdulillah, penerangan yang cukup mantap, jelas, padat. Okay. Saya ambil satu yang doktor sebut tadi, hati kita adalah doktor kita yang terbaik. Okay. Jadi yang tuan-tuan, tempat pengaduan kita yang terbaik ialah kepada Allah SWT, dan kita harap kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang
Terima kasih pada semua, kekal di rumah, jaga keselamatan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor tadi tertinggal lah. Terputus. Jumpa lagi pada masa akan datang. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, kita tutup. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.